إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 91. Surat 91 baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripadanya, daripada alamat bagi kasih akan Allah, redha ia seseorang dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripadanya, setengah daripada alamat bagi kasih akan Allah yang amat banyak alamat tu, setengah daripadanya redha ia seseorang dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia redha dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala akan dibicarakan di muka surat 94. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah. Bab yang ke-9 daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian dalam kitab yang ketiga, dalam kitab Penawar bagi hati ni. Kitab Penawar bagi hati dia ada satu muqaddimah, satu pendahuluan, kemudian dia ada 3 kitab, 3 tajuk besar. Satu muqaddimah tu pergi kepada pengenalan ilmu tasawuf. Muqaddimah pendahuluan tu pengenalan ilmu tasawuf. Kemudian dia ada 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Kitab yang pertama ada 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Kemudian kitab yang kedua pula dia ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat mazmumah, 10 sifat kecelaan. Kemudian masuk pula kepada kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga ni pada menyatakan ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian pada syarak. Sekarang sifat kepujian pada syarak yang ke-8, kasih akan Allah. Yang ke-9 redha dengan qada Allah. Yang ke-10 ingat akan mati. Jadi akan bicara apa maksud dia redha dengan qada Allah, yang ianya adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala. Redha tu mana apa? Terima. Redha, redha. Redha. Kita bahasa Rumi panggil apa? Reda, reda tau. Ke macam mana? Rumi tulis mana? Reda. Bukan reda gitu je. Reda ni setuju, terima. Itu reda. Dia reda ni bahasa Arab, tapi kita reda ni jadi bahasa Malaysia ada reda ni. Tadilah dia je R-E-D-A. R-E-D-A. Mana apa R-E-D-A? Rida gitu ada. Ke R-E-D-H-A? R-E-D-A je tau.
Boleh belaka? Ha? R-E-D-H-A, bukan R-E-D-A. Ha? Order tu. Hujan reda. R-E-D-A ke R-E-D-O? Ha? Kita sebut redok ada. Kita sebut redok. Redok tu bahasa Arab. Apa dia redok? Terima dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada Allah ni termasuk qada yang baik, iman dan taat. Qada yang jahat, kufur dan maksiat. Ada qada yang manis, ada qada yang pahit. Ni qada. Beriman dengan qada, rukun iman yang ke-6. Itu bicara bab iman, bab tauhid. Redha dengan qada, itu bicara sifat mahmudah yang ke-9. Macam mana nak redha dengan qada Allah perkara yang jahat? Orangnya kufur dengan Allah, redha, itu qada Allah. Orangnya melakukan perkara maksiat, redha, itu qada Allah. Redha dari sudut mana? Haram redha dari sudut mana? Tu kena ngaji molek lah. Itu fardu ain belaka tu. Itu semua fardu ain. Jadi pembicaraan sifat yang ke-8 ni kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih akan Allah ni sifat hati yang dipuji pada syarak. Kasih akan Allah ni dia tidak sama, martabat dia tak sama. Kasih akan Allah ni bergantung kepada kekuatan iman dan makrifah masing-masing. Kasih akan Allah ni bergantung kepada kekuatan iman dan makrifah masing-masing. Kalau iman tu kuat, makrifah kuat, maka kasih pun jadi kuat. Yang mana bila iman kuat, makrifah kuat, sampai pada iman yang kamil, iman yang sempurna, sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana iman para aulia, iman yang sempurna, makrifah yang khasah, makrifah yang sebenar-benarnya, naik kepada mahabbah, dipanggil mahabbah khasah. Ini mahabbah kasih akan Allah peringkat sahabat radhiyallahu anhum, kasih akan Allah peringkat aulia. Jadi kasih akan Allah ni tak sama. Dia tak sama martabat ni, bukan hanya mahabbah. Kalau kira sifat-sifat kepujian yang lain pun tak sama dah. Taubah, taubah bicara syariat, taubah daripada dosa-dosa. Kalau bicara taubah peringkat aulia muqarrabin, taubah daripada ghafalah, kelalaian. Kita taubah daripada zunub, daripada dosa. Mereka bukan taubah daripada dosa, mereka taubah daripada ghafalah. Lupa akan Allah, dosa yang amat besar bagi mereka. Lupa akan Allah satu saat, mereka sudah menghukumkan diri mereka murtad. Yakni murtad maqam, bukan murtad agama. Murtad maqam, bukan murtad agama. Mereka kembali bertaubah daripada dosa besar, murtad kerana lupa akan Allah, walaupun hanya satu saat. Sebab mereka ingat akan Allah, maqam musyahadah. Hati mereka sentiasa syuhud, pandang, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, napah demi napah, saah demi saah, bukan dibuat-buat. Itu maqam aulia. Jadi taubah sampai maqam aulia ni tak sama dengan taubah kita peringkat syariat yang menjadi kewajipan pada kita. Khauf takut akan Allah pun tak sama. Zuhud, zuhud pun dia ada beberapa pangkat. Zuhud peringkat aulia, hati mereka berpaling, bahkan dunia langsung tidak ada pada hati mereka. Ini zuhud peringkat sahabat radhiyallahu anhum. Ini zuhud peringkat aulia. Berpaling hati, di hati mereka tidak ada dunia, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud hak paling tinggi.
Jadi bukan kata kasih akan Allah, mahabbatullah sahaja, tak sama kedudukan. Sifat-sifat kepujian yang lain pun tak sama juga. Syukur peringkat tinggi macam mana? Syukur peringkat syariatnya macam mana? Ikhlas, ikhlas jelas nyata. Ikhlas peringkat syariat, wa amal ibadah, no pahala, no syurga, no makan sedap dalam syurga, no bidadari. Itu bukan kerana Allah, itu kerana makhluk Allah. Ke macam mana? Saja aku semayang fardu maghrib kerana nak bidadari. Ada? Tak apa sihat tu. Tak apa sihat tu. Saja aku semayang fardu maghrib kerana nak nikah dengan bidadari. Mana? Dah gitulah. Semayang nak pahala, nak syurga, dan syurga ada bidadari. Mana? Biarlah kita tak berkahwin pada dunia, janji boleh bidadari, hak tak berkahwin tu lah. Dia nak tunggu bidadari dalam syurga. Tengok. Belajar agama kenapa? Nak bidadari. Semayang kenapa? Nak bidadari. Bidadari tu makhluk. Kerana Allah ke? Kerana makhluk Allah? Kerana barang milik Allah? Tapi peringkat syariatnya ikhlas dah. Walaupun nak pahala, walaupun nak syurga, walaupun nak nikmat syurga. Ikhlas yang tingginya semata-mata redha Allah, bukan kerana syurga. Orang salah faham. Orang salah faham. Orang tasawuf ni wa amma bukan nak syurga, dia kata. Orang tasawuf ni wa amma bukan kerana nak syurga. Kalau wa amma bukan kerana nak syurga, di hari akhirah ada dua je. Dak syurga, neraka. Dak neraka, syurga. Orang tasawuf wa amma bukan nak syurga. Mana apa? Nak masuk neraka lah tu. Dia yang tak faham. Tasawuf bicara ikhlas. Ikhlas ni ada beberapa martabat. Nak pahala, nak syurga, mukhlisin dia panggil. Orang yang ikhlas. Ijma' ulama ikhlas. Hak tambah syurga itu bukan ditambah syurga. Syurga makhluk tidak ada di hati mereka. Yang ada di hati mereka hanya Allah Ta'ala. Bukan mereka buat tambah syurga, bukan. Bukan mereka buat ni. Ada orang saya buat amal bukan nak syurga. Ni kena jack je ni, terajang je. Cakap dunia penuh dalam hati. Tambah syurga, tambah akhirat. Dunia dalam hati tu penuh lagi. Dengan dunianya, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Ni orang gini yang merosok kat ilmu tasawuf. Mereka ni, kenapa mereka tak ambil syurga? Bukan masalah nak tak ambil syurga. Sebab selain daripada Allah tidak ada di basirah mereka. Selain daripada Allah, syurga selain daripada Allah, nikmat syurga selain daripada Allah, tak ada di hati mereka. Ini yang panggil maqam fana. Allah yang fanakan, Allah yang binasakan, Allah yang lenyapkan di hati awliya akan selain daripada Allah. Dia panggil aghyar, dia panggil ghairullah, selain daripada Allah. Allah fanakan. Jadi dunia aghyar, akhirah aghyar, makhluk belaka Allah fanakan. Jadi tak ada makhluk di hati mereka. Macam mana mereka nak syurga? Ada ni. Yang ada di hati mereka hanyalah Allah Ta'ala. Sampai tangga ni Jannatul Firdaus. Bukan tamu syurga nak masuk neraka, dia salah dah reti sangat gitu. Tapi kenapa orang ni timbul gitu? Sebab ada orang yang merosakkan kesucian ilmu tasawuf yang sebenar. Ini ditimbul orang faham tak betul. Sebab ada orang yang mengaku bukan tasawuf sungguh, yang merosakkan ilmu tasawuf.
Jangan sampai peringkat nak pahala, nak syurga, syirik dia kata. Sebab nak selain daripada Allah, riak dia panggil. Bila riak, syirik. Bukan. Tapi kalau bicara kesucian maqam, dia panggil syirik. Syirik maqam. Kami maqam. Tu kata kena terajang orang itu. Kami maqam. Tengok muka tu pelik dah. Kami maqam tinggi. Kamu ni maqam syariat je. Kami ni alim lidah. Kami ni alim hati. Kamu semua alim lidah je. Ni hajin yang merosakkan ilmu tasawuf. Dia mendakwa. Ni hak siapa sungguh ni. Di hati mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil ikhlas peringkat arifin, dia panggil. Ikhlas peringkat muhibbin, muwahhidin dia panggil. Muhibbin orang kasih akan Allah, mahabbah aulia. Orang yang muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Tauhid af'al itulah permulaan maqam aulia. Muwahhidin. Nak pahala, nak syurga, ikhlas, mukhlisin dia panggil orang ikhlas. Tak ada apa tu. Mana ceritanya sifat-sifat yang lain pun dia punya martabat yang berbeza. Ni bicara kasih akan Allah pun tak sama, sebab dia bergantung kepada keimanan dan makrifah masing-masing. Kemudian apakah alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kasih akan Allah ni sifat hati. Tanda dia mana? Alamat dia macam mana? Dia ada tanda dia. Macam iman gitu juga. Iman ni kepercayaan hati. Itu iman. Alamat iman di antaranya syukur, sabar, redha. Ada hadisnya Nabi bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman ada dua bahagian. Setengah bahagiannya pada syukur, setengah bahagiannya pada sabar. Sebab alamat iman syukur, sabar dan redha. Apakah alamat kasih akan Allah? Amat banyak. Setengah daripada terdahulunya mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala. Mendahulu ni atas yang disukai nafsunya. Ada. Bila kasih akan Allah mendahului suruhan Allah daripada barang yang disukai oleh nafsu. Macam beginilah, kita kasih akan orang, kita akan mendahulukan apa yang disuruh. Ada ni, kita kasih akan seseorang, kita akan mendahulukan apa yang disuruh, bukan apa yang disuruh. Dia tak suruh pun laginya buat lalu dah. Pada ni dia tak suruh pun lagi siap-siap dah buat awal-awal. Walaupun sampai masa disuruh, bukan disuruh oleh yang dikasihi itu, nafsu itu tak kenang. Nafsu tak suka pun, nak macam mana? Mahbub dia, kekasih dia tu suruh, ikutlah suruhan kekasih dia. Walaupun perkara yang disuruh oleh kekasih dia tu benda yang dia tak suka sebenarnya, tapi terpaksa kena buat kerana mendahulukan perkara yang disuruh oleh yang dikasihi. Itu contoh mudahlah. Ini kasih akan Allah mendahulukan suruhan Allah atas yang disukai oleh nafsu. Nafsu suka, tapi macam mana suruhan Allah Ta'ala? Nafsu tak suka, macam mana suruhan Allah Ta'ala? Kena balik pada suruhan Allah Ta'ala. Kalau Allah suruh, kerjakan walaupun nafsu tak suka. Kalau Allah larang, tinggalkan walaupun nafsu suka. Tak ada ni. Yang disuruh ni, yang mengerjakan yang disuruh,
Mengerjakan yang disuruh maksud apa? Kalaulah perkara tu syarat perintah, buat. Kalau perkara tu syarat suruh tinggal, kita tinggal. Walaupun hak syarat suruh buat nafsu tak suka, kita buat. Walaupun syarat suruh tinggal, walaupun nafsu suka, kita tinggal. Itu alamat kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang buat suruhan Allah ni adalah sifat kasih akan Allah. Kalau kata semayang subuh, kalau ikut yang disukai oleh nafsu kok, pakai sambung tidur terus, barulah nafsu suka. Tapi tak kira lah mengantuk tak mengantuk pun bangun tak semayang subuh, sebab mendahulukan disuruh oleh Allah Ta'ala. Adalah situnya kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buat yang disuruh pun buat cincai-cincai. Kasih tu kodoh cincai-cincai, gitulah. Tapi adalah kasih, tapi kodoh tu jelah. Kalau saya tekan melepasnya, yang disuruh belajar. Belajar ni kena belajar apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Belajar fardu ain. Tiba-tiba belajar fardu ain ni menjadi bawa faham momokkan, itu pelik. Belajar fardu ain menjadi faham momokkan. Siapa ni? Orang tak minat belajar fardu ain. Samalah juga orang yang rajin semayang. Orang tak suka semayang, dia ada momokkan dia juga. Semayang. Ada benda dia tak suka tu. Jangan buat salah. Semayang, buat kerja tak comel pula. Tu, orang semayang tu, kerja dah betul. Badan ni. Jadi momokkan Kalau orang yang tak suka tutup aurat, dia tengok orang tutup aurat. Macam mana? Kata-kata tutup aurat pula, ada benda yang tak comel dia buat. Contohnya tutup aurat gitu tu, perangai tak boleh dia biasa je lah. Orang tak suka satu-satu perkara, dia akan keluar kata-kata negatif. Walaupun belajar fardu ain tu ijma' ulama, kena belajar. Nak makan apa lagi? Sama-sama belajarlah fardu ain. Tapi dia tak suka nak belajar. Dia tengok orang belajar tu, tak tahu apa benda lah hatinya. Sebab apa? Sebab hati zulmah dengan dosa besar, mengakali jahil fardu ain. Lepas tu jadi pelik sangat. Pandai sebut fardu ain, belajar fardu ain, tapi momok apa lagi tu fardu ain. Pakat belajar lah. Nak belajar, ikut orang suruh ke ikut yang disukai oleh nafsu? Nafsu suka dengar ceramah gitu je, santai begitu je, tu nafsu. Orang suruh mana? Belajar fardu ain tauhid, nafsu tak suka. Ni tak ada benda ni. Belajar fardu ain fiqh, nafsu tak suka. Belajar fardu ain tasawuf, nafsu tak suka. Ada benda nak ni. Ni semayang banyak mana pun tak ada benda ni. Orang tak ada agama. Orang tak ada agama ni kadang-kadang dia sudah sesat, dia sudah rosak, dia akan cuba menyesatkan orang lain dan merosakkan orang lain. Sesat lagi menyesatkan dipanggil. Dalun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Orang yang sesat dalam agama ni, dia beri pegang jawatan pula di masjid. Ada lah pun orang nama. Orang yang sesat dalam agama ni, dia beri kedudukan dalam masjid, dia pun orang nama. Sesat agama macam mana? Di semayang tak tinggal. Sesat lah. Fardu ain tauhid tak belajar, pegangan tak betul. Itu jalan lurus kau panggil tu. Itu siratul mustaqim ke tu? Jahil fardu ain, dosa besar, siratul mustaqim. Pegangan salah, dosa besar, siratul mustaqim. Semayang pun tak betul, dosa besar, siratul mustaqim.
riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar. Siratal mustaqim. Ad-dallin, orang yang sesat. Orang sesat ni kalau we je pegang masjid contohnya, sesat lagi menyesatkan. Ada sesat lagi menyesatkan. Jadi susah ni. Nak hidup majlis ilmu kelas fardu ain pun jadi susah. Sekarang je nama fardu ain tu dikenali. Dulu tak heran. Belajar apa pun dah tahu. Tak heran pun. Sekarang kenal nama fardu ain tauhid fiqh tasawuf pun dimomok macam-macam. Sebab apa? Nafsu tak suka suruhan Allah. Dia tidak mendahulukan suruhan Allah. Itu tak ada bahagian tu. Dia mendahulukan apa yang disuka. Belajar fardu ain tak suka mana? Nak kena berhenti cepat-cepat. Kalau berhenti lambat, berapi dalam hati. Sebab apa? Tak suka. Faham tak orang tak suka ni? Orang tak suka pada ilmu syariat. Faham tak? Orang suka pada ilmu syariat, Allah berhenti dah. Tu orang suka. Tak faham dah ni? Suka tak suka? Apa hal sekalipun? Apa hal? Apa benda perkara tu kita suka? Macam apa-apalah orang nafsu suka tu, permainan apa semua tu. Lama mana pun tak ada masalah. Pukul berapa pun tak ada masalah. Macam orang suka bola tu lah. Bola 45 minit, 45 minit, sejam setengah. Tak betul tak? Rehat setengah jam. Rehat setengah jam. Ha? Setengah jam rehat. Setengah jam tau. Dan sekarang ni 40 minit separuh masa, 40 minit separuh masa. Situ sejam setengah dah. Kita dah kira tu dah. Rehat setengah jam tau. Jadi 2 jam gitu. Ha? 15 minit. Oh, dah apa 2 jam lah. Ha. Dah apa 2 jam pun sejam 40 minit. Ha, macam mana? Pukul berapa? Ha, pukul apa? Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Ha. Ni. Ha, kalau Piala Dunia macam mana? Ha, boleh dunia. Berapa game malam tu? Pak tengok. Ha. Kenapa boleh tahan lama? Yang disukai nafsu. Tak kira buku berapa pun suka. Tapi kalau orang dah minat, orang dah suka. Dia senyum je tengok pada orang suka. Bodoh. Baik mu tidur. Ha, dia orang hak berakhir gitu, faham bodoh lah. Dia kata bodoh. Taklah tidur. Sedap tidur. Ni. Hak ni dia suka, hak ni tak suka. Macam mana dia punya pandangan? Ada ni. Sama juga dengan ilmu agama. Kalau orang tu suka pada ilmu agama, oi, sekejapnya dah padang kita nak belajar. Ha, tapi kalau orang dah suka, berapilah dia nak marah. Ha, ni. Dia tak suka pada ilmu syariat Allah Ta'ala. Ilmu yang tinggalkan oleh Rasul. Kau tak suka pada ilmu syariat Allah Ta'ala, kau tak suka pada ilmu syariat yang Nabi tinggal, mu sembahyang buat apa? Duk sibuk atas masjid buat apa? Bukan tempat mu masjid. Dah ilmu syariat agama dia tak suka. Ilmu Nabi tinggal dia tak suka. Ilmu fardhu ain dia tak suka. Ada benda lah. Ha, tapi golongan sesat seumpama ni, dia akan menyesatkan. Yang pertama, kita ni mendahulukan yang disuruh belajar fardhu ain mulai. Kita suka mendalami ilmu fiqh. Ha, nanti kemudian belajar fardhu ain fiqh je dulu. Jangan lebih-lebih lah. Itu yang disuruh oleh Allah. Ha, mendahului. Oh gitu. Itu alamat kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alamat kasih akan Allah. Sebab apa? Sebab kita nak junjung agama Allah. Asasnya fardhu ain tauhid, fiqh tauhid. Terus duk cerita lah. Itu jalan kepada beriman dan beramal soleh. Itu je jalan dia. Itu jalan siratal mustaqim. Itu je jalan. Selain itu jalan sesat. Ada.
Lepas tu syariat meletakkan fardu ain, wajib atas individu. Tidak boleh tolong atas rumah aku. Suami alim fardu ain, isteri jahil, dosa besar. Ayah mak alim fardu ain, anak jahil, anak dosa besar. Anak tu guru anaknya, anak tu guru, tapi mak ayah jahil fardu ain, dosa besar. Anak dia tu guru tu, anak dia tu guru. Mak ayah jahil fardu ain, itu kewajipan masing-masing, tak gantung atas anak, ada sebesar. Itu fardu ain. Jadi macam mana boleh timbul memegang pada ilmu fardu ain? Macam mana boleh timbul? Pelik jadinya, jauhnya daripada pemahaman agama. Mendahulukan yang dikasihi oleh Allah atas sukai nafsu. Nafsu kita suka mendalami ilmu fiqh, bagus sangat-sangat. Tapi kemudian biar utamakan fardu ain tauhid, fiqh tu alamat kasih akan Allah. Kemudian hak melepasnya rindu kepada menjumpai Allah dengan mati, dan tiada benci ia akan mati melainkan kerana ingin ia akan bertambah makrifah, kerana sedap musyahadah itu atas qada makrifah. Rindu akan mati. Sebab apa? Nak berjumpa dengan mahbub yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dia tidak benci kepada dia. Malaikat dia nak hidup laginya, kenapa? Kerana nak bertambah makrifah, sebab atas dunianya sedap dan musyahadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak maqam musyahadah. Kalau dah kerana musyahadah akan Allah, mereka rindu kepada kematian, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan Allah kitanya, mati berjumpa dengan Allah, dapat nikmat yang disediakan oleh Allah, tak mau takut. Takut. Atas dunia ni macam-macam kehidupan, macam-macam ujian atas dunia ni, susah. Mati sahaja raudhatun minal jannah. Tapi kenapa jadi takut juga? Sebab kita takut persediaan kita memang tak cukup sangat-sangat, gitulah. Jadi kita takut akan kematian kerana kita insaf diri, kita ni persediaannya tak banyak. Jadi kita minta umur panjang kerana kita nak bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah bekalan akhirat, beriman dan beramal soleh. Itu je lah pada ni. Ni hak tinggi lah ni. Rindu akan kematian. Rindu akan kematian. Sebab dia tak sama lah. Ni bab hati belaka ni, ni tak boleh cakap ni. Oh, saya rindu akan kematian. Samalah. Jenis cakap tu minta maaf lah. Hak tu kelentong je, bohong je. Orang mati kita mai ke insafan. Orang mati mai insafan. Oh, kalau kita mati masa ni, mana nak minta umur panjang lah tu. Nak biar masa kita untuk belajar, untuk beramal. Orang siapa tangga ni memang dah pada segala-gala di hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mati pun hati sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati sahaja raudhatun minal jannah, kebun daripada kebun syurga. Sebab tu mereka rindu kepada kematian. Tapi mereka rindu pada kematian bukan kerana kebun syurga, kerana dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebun syurga tu makhluk juga, tapi mereka akan dapat kebun daripada kebun syurga. Kita minta banyak umur. Kenapa? Kerana kita nak mempersiapkan diri kita. Tak siap-siap lagi diri kita ni. Okey apa? Mempersiapkan hari kematian. Kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kematian. Bila kita nak siap sebenarnya? Bila nak siap? Tak siap-siap, tak tengah dala semua tu. Kira rasa macam mana? Saya siap dah. Mati pun jangan rapat mati. Oh, ada kan?
Dia cakap, oh mokcik dah using dah ustaz dah using dah. Kalau mati pun jangan rapak mati. Oh sedap cerita. Orang berasa cukup dah tu. Dia berasa cukup dah, dosa-dosa tak ada, dia kata. Sedap dengar cerita orang yang hanyut sedap dengar cerita. Yelah berjudi tak, minarok tak, tipu orang jauh sekali, ambil barang orang, beri barang ke orang pun murah lagi ambil barang orang apa. Semayang fardu saya cerita, mai sunat pula rajin, puasa sunat pula rajin, di Mekah berkali-kali dah. Tak dia nak bilang dah berapa kalinya. Mekah je kerja dia nya, tak ada dosa dah, dia kata. Alhamdulillah makcik tak ada dosa zuhir, dosa riak pun tak ada, dosa ujub pun tak ada, dosa takabur pun tak ada. Tak ada berlaku tu. Alhamdulillah makcik bila sebut kata dosa riak, ujub, takabur, berubah muka. Jadi tak happy dah. Dah tadi memanglah dosa judi ada, dosa minarok ada, dosa berzina ada, memang tak ada. Dosa tipu orang ada, memang tak ada. Dosa riak pun tak ada, alhamdulillah. Dosa ujub, takabur, hasad pun tak ada, alhamdulillah. Sebut kata dosa batin tu, senyap lalu dah. Ingat dosa zuhir tu je. Lepas belajar, kemudian alhamdulillah dia belajar. Orang hok mati pejam rapat mati ni dia belajar. Lepas belajar, pegangan pun tak betul, semayang pun banyak ditinggalkan. Dia kata semayang cukup, itu kejahilan dia. Sebenarnya semayang banyak ditinggal kerana jahil, bakhil dan nipah. Masa tu dia kata semayang tak ada tinggal, baik sunat rajin. Lepas belajar, Allah, pasal orang jahil macam mana? Kering haid tunggu 2-3 waktu satu hari, kering nipah tunggu 40-44 hari. Tu nama tercatat di pintu neraka. Pejam rapat mata macam mana? Bicara bab perangan tak lepas, bicara bab bekah tak lepas, bicara bab tasawuf lagi banyak tak lepas. Barulah tak pengah belajar, bertaubat, wa'amat. Itu je lah. Tapi tu cerita awal. Tak ada dosa kan? Maksud mati berjalan apa? Matanya puas hati. Sebab dalam keadaan kejahilan. Tapi kalau kita ada ilmu sebanyak, tak berani nak cakap gitu. Kalau saya mati pun jangan rapat mata, tak using apa pun. Kalau dia ilmu sungguh dah, nak cakap depan orang gitu, cakap dah depan saya, Ustaz mokcik, Allah kata, cakap sama kita kita dah cakap benda gitu, malu banyak lagi kesalahan kitanya. Hak dalam belajar, hak kena dosa pahala. Ini orang jahil tak kena dosa pahala, tapi alhamdulillah Tuhan buka jalan sebenar ke dia, yang luruh pada dia, jadi belajar. Sebab orang minat belajar, bukan tak minat belajar, tapi belajar sama ni tak tahu belajar apa. Ni cerita orang belajar lah, tapi belajar tak tahu. Pada yang tauhid tak tahu mana, pada yang fiqh banyak tak belajar, dengar gitu je. Ni jadi kita tak rindu kepada kematian ni sebab kita nak mempersiapkan diri kita, ilmu, iman, amal kitanya. Belajar bertaubat. Dan setengah daripadanya redha, dan ia sesuai dengan qada Allah. Bila kasih akan Allah qada. Contohnya Allah qada perkara yang pahit. Nabi bersabdanya, hulwihi wa murri, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murri. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik iman dan taat, qada dan qadar Allah, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah, dan yang manis, qada dan qadar Allah. Manis ni nikmat lah, nikmat-nikmat yang adanya. Beriman soleh tu, itu khairihi.
Situ dah hak khairihi tu, iman dan amal soleh, hak baik. Hak manis ni, nikmat-nikmat ada ni lah. Nikmat tenaga, nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat mata, telinga, apa semua tu nikmat belaka tu. Wa murri, yang pahit. Pahit penyakit, tu pahit susah, atau pahit. Itu semua qada qadar. Jadi kalaulah perkara yang pahit tu qada Allah, orang yang kasih akan Allah akan redha. Ada ni. Macam tu samalah. Dikasih pada seseorang, seseorang tu bukan buat molek ke dia kalau kira. Ada ni. Kalau katalah suami isteri contohnya, dia kasih sungguh ke pasangan dia, tapi pasangan dia tu bukan buat molek sangat. Apa ada ni? Tapi kenapa dia terima je, dah dikasih. Ada ni. Contoh mudah lah, contoh kehidupan. Ni kita bicara kasih akan Allah. Redha dengan qada Allah ni termasuk qada yang pahit, qada yang buruk tu lah. Kenapa redha? Sebab hak pahit itu datang daripada Allah. Redha lah. Allah tu Tuhan yang dikasihi, redha lah. Sebab kalau betul-betul kasih kepada Allah, bila Allah qadakan ujian dengan pahit, kalau tak redha, kasih orang panggil gitu. Sebab itulah selesai bicara kasih ke Allah, sifat mahmudah yang ke-8, pindah pada redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9. Jadi orang hak tadi tu, kasih sungguhlah, sayang sungguhlah, orang tengok pun pelik. Allah redha sungguh, siapa dia? Redha sabar. Siapa? Pasangan tu lah yang dikasih sangat-sangat. Orang tengok pun Allah pelik kata. Tahap redha itu tinggi, tahap sabar itu tinggi, dah kasih. Gitulah. Macam orang kasih ke anak lah, anak tu kok tak jenih, anak tu tak jenih, kita kata kok perangai dah, tidak kira orang kata apa pun, dia tetap bela, dia tetap terima, tak ada kata apa, dia bela pula. Anak buat benda tak baik, dia bela ke mana-mana pun. Sebab apa? Anak tu je dia kasih, anak tu je dia kasih. Bagaimana? Mana walaupun anak nak buat benda yang tak comel, tak, dia redha, dia turut je. Apa? Kasih. Anak yang dikasihi, nak bina rumah tangga, bina masjid, dimulai dengan pembaziran. Tak apa, redha, turut, sebab yang dikasih. Faham tak ni? Nak bina masjid jangan mulakan dengan pembaziran. Nak bina masjid jangan mulakan dengan kemaksiatan. Kita nak keluarga sakinah, apa panggil? Pakai sekarang ni. Keluargaku, syurgaku, apa panggil? Tu syurga duniawi, bukan syurga akhirat. Kau nak syurga akhirat sungguh, nak bina masjid sungguh, jangan mulai dengan perkara pembaziran, nafsu, nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, bercampur dengan perkara maksiat. Permulaan tu bina molek dengan kesederhanaan atas landasan ketakwaan. Dah kasih punya pasal, redha, terima, ikut, tu kasih. Ada ni. Kadang-kadang kita belajar agama pun terima juga, redha juga, kehendak anak yang dikasihi. Jangan gitu. Kita hidup sementara je. Hak lebih-lebih tu tak payah.
tak payah. Duit banyak, infak ke masjid, infak ke madrasah. Dah duit banyak sangat, buat apa nak bazim dia gitu? Capur pula dengan kemaksiatan, lagi berat. Tidak ceritanya bila kasih je akan redha. Kasih akan Allah. Alamatnya apa? Redha dengan qada Allah. Walaupun Allah qadakan dia tu macam-macam lah ujian, kehidupan pula kehidupan yang kesempitan, macam-macam lah, dengan penyakit, dengan apa. Tapi redha. Kenapa redha? Tidak iktiraf, tidak bersoal, ya Allah kenapa ya Allah buat saya gini. Dah. Sebab apa? Sebab Allah yang Tuhan yang dikasih, dia akan redha, dia akan terima, dia akan apa? Ada ni jung pada jung, dia akan jung, dia akan akur saja, terima saja dengan sekian qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi redha dengan qada Allah ni bukan kita tak berusaha, jangan salah faham. Allah qadakan dengan kesempitan, lepas tu malah buat kerja. Bukan. Dan kalau redha dengan kesempitan, kesusahan, kenapa sibuk kerja? Sebab sibuk kerja tu kita usaha diperintah oleh Allah Ta'ala. Usahalah, usaha sempit juga, rezeki kurang. Orang yang sempit, yang dikodokkan rezeki kurang tu, Allah mengkodokkan dia rajin juga, bukan pemalas. Allah mengkodokkan dia rajin juga. Tapi begitulah kemampuan dia. Sebab Allah kodokkan dianya pendidikan rendah, Allah kodokkan dianya kecerdikan kurang, Allah kodok pun kehidupan dia agak sempit. Walaupun Allah kodokkan dia rajin, ada. Tapi dengan kodok kesempitan tu, kasih akan Allah akan redha, terima. Usaha berjalan macam biasa. Orang sakit gitu juga. Redha Allah kodokkan sakit, tapi adakah tidak berubat? Redha tidak berubat. Nanti dia akan bicara nanti. Kalau redha tidak berubat, redha tidak berusaha, nanti dia akan bicara. Mana orang yang redha ni berarti dia meninggalkan usaha, itu dipanggil orang jahil. Macam panggil orang jahil pula gitunya. Redha, nak orang redha tu jadi sakit, memang redha. Tapi Nabi perintah fatadawaw, maka hendaklah kamu berubat. Itu perintah syariat. Berubat kenapa? Kerana kasih akan Allah. Sebab Allah perintah berubat. Sedang sakit ni redha, sebab sakit tu qada Allah. Sakit berubat. Berubat kenapa? Kerana kasih akan Allah mendahulukan yang Allah suruh. Kita berubat. Kena faham boleh ni. Redha dengan qada Allah tasawuf. Berubat tu bagian zuhir, bagian fiqh. Beriman dengan qada Allah baik dan jahat, manis dan pahit, itu rukun yang kenal tu lain. Beriman dengan qada Allah baik jahat, manis pahit, itu bab iman. Redha bab tasawuf. Berusaha zahir ni bab fiqh. Lengkap ketiga-tiga barulah beragama yang sebenar. Nak lengkap tiga-tiga ni lah, fardhu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tu jalan dia. Dan setengah daripadanya, setengah daripada alamat bagi kasih akan Allah yang amat banyak, benci ia akan dunia, kerana dunia itu melalaikan akan daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya. Benci ia akan dunia. Apa dunia? Tiap-tiap perkara yang tidak bermanfaat lepas dia mati. Ada pun barang dunia tetapi bermanfaat kemudian dia mati, itu bukan dunia, itu akhirah. Ada, itu akhirah. Tuan faham pula. Dunia hak mana? Harta yang ada digunakan untuk beribadah kepada Allah, akhirat. Kenderaan dia digunakan untuk pergi tempat kerja, cari nafkah, untuk pergi masjid, akhirat. Dunia tiap-tiap perkara tidak ada manfaat lepas mati, walaupun rupa tu rupa akhirat. Semayang kalau tak ada manfaat pada mati, akidah tak betul, tak panggil akhirat, panggil dunia.
Tapi kalau benar-benar mati dipanggil akhirah, walaupun rupa dunia sekalipun. Biar faham pula dunia apa dia, akhirat apa dia. Sebab dahulunya sifat kecelaan, kasih akan dunia, sifat kepujian, zuhud, berpaling hati daripada dunia. Kena faham dunia tu apa dia, akhirah tu apa dia. Itu semua ilmu yang wajib fardu ain belaka. Jahil ilmu ni berdosa sepanjang masa. Berdosa sepanjang masa. Walaupun rupa zahirnya rajin buat amal sekalipun, ditipu oleh syaitan. Terkadang syaitan, kata Imam Ghazali yang kita minhaj, terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Rokok sujud ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.